Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Malani, salam perpaduan, salam reformasi dan juga salam Dubai kepada anda semua yang sempat masuk pada petang ini di room saya. Saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang telah follow akaun TikTok saya ini dan juga akaun TikTok saya yang satu lagi yang baru saya buat tu kan, semasa akaun ini di ban. Okey, hari ini saya cuma nak ulas sikit tentang apa yang disiarkan di dalam live Papa Gomos. Semalam saya tengok live dia semalam. Dekat YouTube dan juga TikTok dia jugalah dia buat sekali kan. Jadi ada yang keluar dalam dia punya live semalam, Papa Gomosnya live. Tapi yang menariknya, sebelum dia live tu dia tutup komen dulu. Dia siap beritahu saya tutup komen dululah dia tu. Ini masalah dia, bila nak cakap tutup komen kan kat YouTube. Takut orang tanya dia macam-macam sebab dah banyak kali kantoi kan. Banyak kali dia menipu, jadi dia tak naklah berdepan dengan soalan-soalan. Sebab dia tahu hujah-hujah dia tu adalah hujah-hujah yang bodoh dan orang akan persoalkan. Jadi dia suka bercakap seorang-seorang kan, dia akan tutup komen. Kalau saya live dekat YouTube, saya tak pernah tutup komen. Kat TikTok pun saya tak tutup kan. Jadi saya bagilah anak entam saya ke nak cakap apa-apa entahlah, maki hamun saya pun tak salah kan. Janganlah keluarkan perkataan-perkataan yang menyebabkan saya kena ban. Jadi moderator saya Kamil Adam tu tugas dia. Saya bayar gaji dia mahal ni, Kamil Adam ni, upah dia ni sebulan beribu saya bagi dia ni. Jadi moderator saya ni tolong cek kan, kalau ada perkataan-perkataan yang menyebabkan saya punya akaun kena ban, mute kan terus. Kalau yang wajar nak blok pun tu saya bagi kuasa sepenuhnya kepada moderator saya. Kan, supaya mereka boleh tapis saya tak komen. Kritik tak apa, maki saya pun tak ada masalah, jangan mute dia orang nak maki saya pun tak masalah. Nak kata saya botak kan, jangan mute dia. Tak apa dia sebut botak, sebab itu bukan fitnah. Botak itu benda yang fakta, jadi tak perlu kita marah. Dia panggil saya botak ni, saya tak marah pun sebab dia bukan fitnah kan. Kalau dia kata saya ni rockers, rambut panjang, itu fitnah lah kan. Tapi kalau sebut botak ni okey, biasa, saya tak marah sebab benda betul tak apalah cakap kan. Tapi janganlah mencarut-carut perkataan-perkataan yang tak dibenarkan dalam undang-undang TikTok. Kamu sengaja tulis kat situ supaya TikTok ban akaun saya, tak boleh lah macam tu. Gentleman lah kan. Nak maki okey, boleh je maki. Jadi moderator saya jalankan tugas dengan sejujur dan seikhlas mungkin, dengan penuh hikmah. Kan, kita nak bawa cara Islam ni kena hikmah ni jangan cakap pada Islam tapi cara kita nak ni pun tak ikut adab dan akhlak Islam kan. Saya cuma nak ulas tentang apa Papa Gomos sebut semalam dalam live. Dia meyakinkan kepada penyokong-penyokong walaun-walaun yang masih lagi bebal dengan hujah-hujah dia. Apa hujah dia Papa Gomos semalam? Pertama, dia berkata Anwar sememangnya saudara, style dia lah. Anwar ini, dia kata sebenarnya Anwar ini dah hilang sokongan 2 minggu dah. Dia tak ada sokongan dah. Dengan muka selamba tu kan. Muka dia yang selamba, yang bersahaja itulah yang menyebabkan berkali-kali Salim Iskandar Todi ni menangis dan menitiskan air mata. Kawan dia buat drama Salim Iskandar yang reaction daripada Salim Iskandar yang percaya dengan lakonan Papa Gomos ni sebab muka dia sama kan, dengan janggut tak terurus dia tu kan, dengan raut muka dia, dengan kelip-kelip pejam-pejam mata dia tu bercakap kan. Anwar ni dah 2 minggu dah hilang sokongan. Maka sebab itulah Salim Iskandar tiba-tiba menangis bila Papa Gomos kata apa, hari Jumaat pukul 3 petang akan ada PC. Saudara tunggu. Jumaat ni kerajaan akan tumbang. Mahdi kalau bercakap, memang Mahdi tahulah, dia legend. Kalau dia bercakap, dia dah mesti dah siasat dah, dia mesti dah ada bukti dah, baru dia bercakap. Jadi Jumaat ni pukul 3 petang. Salim Iskandar, ya Allah, Alhamdulillah. Lama dah saya doakan kerajaan ni bertukar. Saya pernah 3 bulan tak bayar sewa rumah ni, Alhamdulillah. Menangis, keluar air mata buaya Salim Iskandar. Kawan dia sendiri pengawal media sosial juga pun, Setro pun
boleh terpedaya dengan Bapa Gomo, apatah lagi saudara-saudara one on. Kan? Apatah lagi one on yang macam ini, yang murah-murahan macam ini. Salim Iskandar tersetru, orang yang memberi penerangan pun boleh termakan dengan tipu daya, kelentong Bapa Gomo. Setakat on ni, untit belaka ni, lagilah kacang ya Bapa Gomo. Kan? Sebab itu bila dia live, dia tutup komen. Sebab dia tahu dalam live dia tu, walaupun ramai pun ikut live dia, ada tak yang bodoh tak ramai, yang cerdik ramai. Jadi dia takut yang cerdik dia komen. Tutup komen, lagi mudah dia nak kelentong supaya orang tidak tanya dia. Apa dia kata? Anwar ni dah 2 minggu hilang sokongan, saudara. Hilang 2 minggu dah. Anwar pun tahu, dia tahu. Anwar tahu. Dia tahu dia hilang sokongan. Bukan dia je tahu. Pemimpin-pemimpin, menteri-menteri semua tahu dah. Anwar dia tak ada sokongan 2 minggu dah. Sebab itu dia kata Parlimen bersidang bulan 2. Sebab itu Parlimen bersidang bulan 2. Dia tak nak buat sekarang, dia kata. Sebab kalau buat sekarang, takut ada usul undi tidak percaya kepada dia. Dia takut kepada usul undi tidak percaya kepada dia, maka dia buat persidangan bulan 2. Jadi dalam tempoh itu, dia kata Anwar ni nak cuba dapatkan sokongan ni ahli Parlimen. Dia dapat sokongan. Pasal dia tahu dia dah hilang dah ni. Dia tengah berusaha sekarang. Sebab itu dia delay sidang Parlimen bulan 2. Itu hujah dia pertama. Saya baca hujah pertama dulu. Saya nak bagi tahu Bapa Gomo. Bapa Gomo tak habis tahu tak apa kan. Memang dia bodoh dah. Kan? Nak bagi tahu on ni. Tit semua ni. Yang masih lagi ada akal dan fikiran. Ya. Dia kata 2 minggu Anwar dah hilang sokongan. Tanpa dia bukti apa-apa lah. Itu satu. Kan? Tanpa satu benda pun dia tak buat bukti. Satu. Yang kedua, hujah dia mengatakan oleh kerana Anwar dah 2 minggu hilang sokongan, sebab itu Parlimen tu delay bulan 2. Saya nak bagi tahu saudara, sidang Parlimen ni bukan sesuka hati boleh bersidang. Sesuka hati boleh bersidang. Minggu depan nak bersidang. Dia ingat sidang Parlimen ni macam Bapa Gomo buat live ke? Kamu buat live bolehlah suka hati. Malam ni nak buat, besok tak payahlah kot. Minggu depan nak buat live, pagi, petang. Sidang Parlimen ni berjadual. Tarikh sidang Parlimen bulan bila dah ditetapkan pada sidang terakhir yang lepas. Sidang terakhir tahun lepas lagi, persidangan akhir bajet masa tu, diluluskan bajet, itu persidangan terakhir tahun lepas. Bila speaker menangguhkan persidangan, tarikh persidangan seterusnya dah tetapkan dah. Dan persidangan Parlimen ikut penggal. Dia bukannya setiap minggu ada sidang Parlimen. Bukan setiap hari, bukan setiap minggu, bukan setiap bulan. Dia ada jadual-jadual yang telah ditetapkan. Kena ikut jadual itu. Bulan 2 tu, yang sidang Parlimen 24 ke 26 ni, bulan 2 ni kan. Ini dah tetapkan lama lagi. Bapa Gomo kata Anwar dah hilang sokongan 2 minggu dah. 2 minggu kebelakangan ini Anwar dah hilang sokongan. Sedangkan jadual sidang Parlimen tu telah ditetapkan lebih pada 2 minggu. Macam mana nak kaitkan Anwar yang mengatur atau berdelay sidang Parlimen itu? Tahun lepas lagi dah. Persidangan tu dah tetap dah bulan 2. Kan? Itu satu bukti yang kita tanya, yang kita nak bagi tahu kepada Bapa Gomo dan juga orang-orang un yang bodoh ni. Pembohongan Bapa Gomo. Sepatutnya Bapa Gomo ni orang lama dalam politik, saya tahu dalam UMNO lagi. Dia ni setro-setro yang kerja di Mimpi Tanah kan. Semua kenal. Semua kenal. Patutnya dia tahu benda ni. Kalau dia tak tahu, maknanya tak payah politik lah. Ini basic. Persidangan Parlimen ni basic. Takkan tak tahu. Dia sidang Parlimen, dia macam jadual persekolahan lah. Tahu, mak ayah tahu. Kan, bila sekolah nak buka, bila sekolah nak tutup, bila peperiksaan, tarikh bila, jangkaan bulan tu diorang tahu. Macam tu lah ahli Parlimen. Dia orang tahu. Persidangan, jadual persidangan Parlimen tu basic. Semua ahli Parlimen tahu. Bukan sebab Anwar nak delay. Itu satu. Yang kedua, boleh atau tidak sidang Parlimen diadakan di luar jadual? Boleh. Boleh. Apa dia? Dipanggil persidangan tergempar. Yang dipanggil sama ada oleh agung atau keperluan, ataupun ada usul daripada mana-mana pihak yang speaker merasakan usul itu penting, ataupun nak meluluskan satu bajet yang penting, yang tergempar. Contohnya, kita nak hantar tentera kita berperang di membantu Palestin di Israel. Keputusan kerajaan adalah untuk menghantar tentera kita berperang sana. Berapa peruntukan, dan itulah keputusan penting.
melibatkan keselamatan negara, melibatkan ketenteraman. Ini perlu dibawa dalam parlimen dulu dan dipanggil. Sebab apa? Nak hantar cepat ni tentera kita ni, kena panggil sidang khas parlimen. Itu dipanggil sidang khas parlimen. Boleh diadakan walaupun tidak mengikut jadual. Yang jadual tu adalah jadual rutin persidangan parlimen mengikut penggal. Kalau nak ada, kalau betul mereka ada sokongan majoriti, ya, yang mereka kata Anwar dah hilang, majoriti dah 2 minggu dah, Anwar tak ada. Okey, kalau betul ada dan kamu yakin kamu ada, ya, pertama sekali apa kamu buat? Kalau kamu nak buat di parlimen, kalau kamu nak buat jatuhkan Anwar Ibrahim ni di parlimen, apa kamu buat? Bawa usul kepada speaker supaya dibuka parlimen khas. Hanya satu usul saja, persidangan parlimen khas, iaitu undi percaya ataupun undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Bawa lah. Saya nak tanya Papa Gomo, ada tak buat usul? Buat tak? Tak buat kan? Tak buat kan? Tak ada kan? Kalau tak ada, kamu nak bawa cerita temberang mengatakan Anwar sengaja delay, sedangkan kamu pun tak buat usul untuk mengadakan parlimen, sidang parlimen tergempar. Ya, waktu Deng Cirit jadi Perdana Menteri, ya, kita berkali-kali mendesak, bahkan ada usul untuk adakan parlimen undi percaya, tapi Deng Cirit tak nak berani buat. Bahkan dia tutup parlimen lagi. Dia tak berani. Sebab apa? Dia tahu memang dia tidak ada sokongan waktu itu. Apa yang Papa Gomo cakap pada Anwar tu sekarang ni sebenarnya berlaku pada Deng Cirit dulu. Memang dia tidak ada sokongan. Sebab itu dia tutup parlimen. Apa kita buat? Kita mendesak, kita buat usul supaya diadakan parlimen khas. Kita tak cakap kosong. Macam Papa Gomo cakap, kita buat usul, minta diadakan. Sekarang ni saya tanya Papa Gomo, mana usul? Buat ke tak buat? Kalau tak buat, kenapa tak buat? Sebab kamu tak cukup jumlah. Sebab itu kamu tak buat. Kamu hanya nak temberang supaya penyokong-penyokong kamu jangan lemah semangat. Sebab mereka dah lemah semangat, saudara. Sebab berkali-kali telah ditipu dan terus ditipu. Sebab itulah Papa Gomo nak yakinkan di kalangan penyokong mereka bahawa percayalah Anwar sebenarnya tak ada sokongan. Sebab itulah parlimen lambat bulan 2. Ini cara bodoh. Hanya orang bodoh saja yang percaya. Sekarang saya tanya, sepatutnya walau-walau ni tanya Papa Gomo, kalau kamu rasa bulan 2 tu lambat, sebenarnya bulan 2 tak lambat. Sekarang ni dah setengah bulan 1. Bulan depan je, bulan 2. Okey, katalah tak sabar sangat, takut Agung baru naik, kita nak buat sekarang, nak cepat ni, pasal kita dah cukup jumlah ni, kan? Buatlah usul. Sekurang-kurangnya kamu ada usul. Kemudian rakyat semua tahu, media semua tahu. Media kata okey, PN dah buat usul supaya diadakan parlimen sidang khas untuk undi tidak percaya Perdana Menteri. Sekurang-kurangnya rakyat tahu, oh benar, memang betul mereka ada sokongan. Soalnya speaker terima tak terima, itu soal kedua. Sama ada speaker terima tak terima usul itu soal kedua. Tapi yang penting rakyat tahu bahawa memang kamu ada kesungguhan dan mungkin kamu memang betul ada jumlah. Sebab itu kamu minta sidang tergempar. Masalahnya tak ada pun. Tak ada surat pun. Hanya kata-kata Elio Basi Papa Gomo saja. Nak meyakinkan kamu, wahai walaun-walaun dan walauntit sekalian. Sampai bila nak kena tipu ni? Sekali mungkinlah kita tersilap. Tapi kalau ada berkali-kali, memang kita bodoh. Memang kita bodoh. Papa Gomo tu memang bodoh dah. Tapi kita ni, kenapa kita nak cagar otak kita sampai ke tahap itu? Tak boleh nak fikir langsung. Tak kira lah kamu parti mana pun, saya tak peduli. Kamu parti menyokong Kerajaan Persekutuan ke, PN ke, apa semua, saya tak peduli. Saya nak beri penerangan supaya kalau kamu dalam Perikatan Nasional sekalipun, takkanlah tahap itu kebodohan kamu. Langsung tidak boleh berfikir. Kalau kamu tidak ada, parti kamu tidak ada sokongan, aku ajalah memang tak ada sokongan, apa masalahnya? Kami dulu pun tidak ada sokongan, tak cukup jumlah, tak ada masalah. Kami di pembangkang. Walaupun diusul oleh Anwar berkali-kali, dengan cara membuat sidang media, apa semua, tak ada masalah. Kami tak meroyan, kami tak menipu penyokong kami. Pernahkah kami menipu? Mempertahankan? Tak cukup, tak apa. Kita bagi penerangan. Kita bekerja. Tunggu pilihan raya. Ini tak mau terima kenyataan. Menipu. Sanggup menipu. Ya?
Dan yang malangnya, ramai yang tertipu. Penipu ni maka jadi menipu lah. Yang kita ni tertipu ni, langsung tak ada nak fikir. Dengan Raja Petera kita percaya, dengan Salim Todi kita percaya, dengan muka macam tu. Ni dengan Papa Gomo kita percaya. Isu basic parlimen pun kita boleh ditipu dengan semudah itu. Baik, satu lagi apa dia kata? Dia kata sebab itulah, Papa Gomo kata, sebab itulah dia kata pegawai-pegawai Anwar ni, pegawai khas Anwar, Samsul Iskandar, kemudian ahli parlimen Hasan Karim, apa semua ni membuat kenyataan media menyatakan bahawa sebaik-baiknya adalah menggunakan parlimen untuk usul undi percaya, undi tidak percaya kepada Anwar Ibrahim. Jangan ada langkah Dubai, jangan ada perkara lain, bawa ke parlimen. Jadi Papa Gomo kata apa? Sebab itulah ada di parlimen minta kita ada kan percaya kat parlimen, sebab dia dah tahu dah, dia kata. Macam Hasan Karim apa semua ni, Samsul Iskandar ni, dia dah tahu dah dan dia yakin Anwar tak ada sokongan. Mereka sendiri pun yakin Anwar tak ada sokongan. Sebab itulah mereka mencadangkan supaya dibawa ke parlimen, sebab dia tahu parlimen lambat lagi. Itu je hujah dia. Kalau betul lah Hasan Karim minta diadakan undi percaya dekat parlimen bulan 2 ni kerana Hasan Karim percaya bahawa Anwar tak ada sokongan, ataupun Samsul Iskandar tahu bahawa Anwar dah tak ada sokongan, sebab itu minta diadakan parlimen. Kalau betul lah yang kamu bodoh sangat pergi ikut cakap Samsul Iskandar tu apa, yang kamu bodoh sangat PN ikut cakap Hasan Karim tu apa, kamu dah tahu kamu cukup, sekaranglah kamu buat. Kenapa kamu nak ikut cakap dia? Hasan Karim kata kemukakan di parlimen bulan 2. Kalau kamu kata dah cukup, kenapalah kamu nak ikut cakap Hasan Karim? Kamu buatlah sekarang. Seperti mana saya sebut tadi. Buat usul. Bukan nak karang 2-3 muka surat pun. Usul satu muka surat A4 tu separuh je pun. Usul ni. Hantar kat speaker mengatakan meminta diadakan sidang parlimen khas kerana nak bawa usul tidak percaya kepada Perdana Menteri. Saudara, usahakan usul, saudara. Usahakan usul bertulis. Kenyataan media pun mereka tak berani nak buat. Pernah saudara tengok pemimpin-pemimpin PN buat kenyataan media menyatakan saya sebagai ketua pemangkang, saya Hamzah Dolmat sebagai ketua pemangkang, ingin mendesak speaker untuk mengadakan sidang tergempar kerana kami nak bawa undi tidak percaya kepada Perdana Menteri. Pernah ada sidang media macam tu? Tak payah usul bertulis pun. Cakap pun tak ada. Cakap pun tak ada, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya memang tak ada jumlah, tak cukup jumlah. Itu yang sebenar. Sebab itu mereka tak bawa. Bertulis pun tak ada, lisan pun tak ada. Jadi apa yang Papa Gomo nak buktikan? Kita bercakap kita boleh bukti. Apa bukti kita? Anwar ada kepercayaan. Okey, kita boleh buktikan. Anwar mendapat kepercayaan. Pertama, dia menang pilihan raya. Gabungan PH, gabungan terbesar menang. Itu satu. Yang kedua, dia mendapat kepercayaan dan pelantikan perkenan Majlis Raja-Raja dan Tuan Agong. Itu dua, itu fakta. Yang ketiga, undi percaya dalam parlimen. Dia buat, Anwar usulkan dan dia menang dengan cemerlang 148 di parlimen. 3 fakta kita bawa. Yang keempat, sampai hari ini tidak ada siapa pun yang bawa satu fakta, satu pengakuan yang menafikan sokongan terhadap Anwar. Itu fakta. Yang Papa Gomo, mana fakta kamu? Yang kamu kata Anwar dah tak ada sokongan 2 minggu. Mana fakta kamu? Senarai yang Raja Petera tunjuk 20 orang tu. Raja Petera pun kata itu acah-acah. Acah-acah, saudara. Ada orang nak masuk ke? Kalau ada orang nak masuk, saya sekejap cantik saya naik. Setakat ni tak ada lagi. Okey. Raja Petera pun kata acah-acah. Sebab apa acah-acah? Sebab dia tahu kantoi. Senarai yang keluar tu kantoi. Orang dapat stres senarai tu dan tidak masuk akal. Maka dia kata senarai itu acah-acah. Bayangkanlah berapa ramai walaon dah sujud syukur waktu itu. Sebab mereka yakin dengan Raja Petera. Mereka yakin dengan Papa Gomo. Lepas solat isyak, mereka sujud syukur, saudara. Tak bangkit-bangkit, sujud syukur sampai subuh. Hitam dahi ni. Basah sejadah dengan air mata kesyukuran kerana kerajaan jatuh.
tiba-tiba Raja Petera kata itu acah-acah. Bayangkan saudara, apa perasaan mereka. Kalau saudara berada di tempat mereka, apa perasaan saudara? Dahi dah hitam ni, sujud syukur lama ni. Air mata dah habis, dah kering. Tiba-tiba acah-acah. Kan? Apa perasaan saudara? Tapi walaupun ni tak tahu, takkan tak ada perasaan kot. Takkan tak ada perasaan. Kalau tak ada perasaan langsung, berhentilah jadi manusia, lebih baik jadi kambing. Kambing pun ada perasaan. Dia nampak hujan, dia lari. Kambing yang tak mandi, dia pun ada perasaan, saudara. Dia nampak cuaca lain macam hujan, dia lari. Kamu ni tak ada, manusia ni tak ada perasaan ke? Ya, kena kencing berkali-kali ni. Kalau tak ada, berhenti jadi manusia, jadi kambing. Saya kesian, ya, saya kesian. Ya, anak muda terutamanya. Ya, saya tahu anak muda tak banyak ikuti perkembangan politik. Tak apalah, belajarlah ikuti perkembangan politik. Tapi gunakan akal. Ya, baca, fikir dengan logik. Macam saya sebut tadi. Tanya puak mereka. Kalau duduk dalam live mereka, cuba tanya. Macam saya masuk live kadang tak naik pun. Dia minta naik pun tak bagi. Kan? Kalau naik sekejap, dia turun, tendang ke bawah. Jadi saudara mungkin ada peluang untuk bertanya banyak. Tanya. Kalau Papa Gomo ke, kan, Syafiq Halim ke, Salim Todi tu ke buat live, cuba tanya. Betul ke kita ada jumlah ni? Kalau kita ada jumlah, kenapa kita nak tunggu bulan 2? Kalau kita rasa bulan 2 tu lambat sangat. Itu kerajaan. Kenapa sekarang kita tak umumkan? Ya? Kita tak buat usul kepada speaker untuk mengadakan sidang khas. Kenapa waktu dulu mereka boleh buat? Perkataan Rakyat pernah buat. Menghantar surat pada speaker untuk mengadakan undi percaya. Kenapa mereka boleh buat? Sebab mereka yakin mereka ada jumlah. Kenapa kita ni duk kata Anwar dah berminggu tak ada sokongan, Anwar dah minggu tak ada sokongan, tapi kita tak buat? Sebab apa? Ada ke tak ada jumlah? Cuba tanya. Ha, saya silap kau pun dia tenang keluar dari kotak. Puak-puak ni jangan bertanya pun tak boleh. Kan? Kalau bertanya benda menyusahkan mereka nak jawab, tak boleh. Mereka suruh kipas je. Itu yang pertama bercambah, ya, walaupun tegar ni. Sebab itu bila saya buat live sama ada kat YouTube ke, saya buat live kat TikTok ke, saya pun macam PMX juga. Ada sasaran. Kalau PMX-nya sasaran menghapuskan kemiskinan tegar, sasaran saya adalah menghapuskan kejahilan tegar.